Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'da. Telah timbul persoalan dalam masyarakat berhubung dengan haiwan yang dimakan, sama ada daratan ataupun air, aqua, yang haiwan-haiwan ini dipelihara dan diberi makanan daripada bahan yang bernajis atau memakan najis. Oleh kerana di negeri Perlis ini, kita banyak juga mereka yang memelihara ikan dan selain daripadanya, dan mereka bertanya tentang hal ini. Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perlis telah bermesyuarat pada kali yang ke-53 pada tahun 2021 pada 23 sehingga 24 Jun yang bersamaan dengan 12 sehingga 13 Zulkaidah 1442 Hijrah, telah berbincang tentang hukum memakan haiwan aqua, yang kita tumpukan pada aqua dulu, yang diternak ataupun diberi makan najis. Kerana ini menjawab persoalan yang ditimbulkan. Jadi berikut adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Jawatan Kuasa Fatwa. Penonton boleh melihat teks fatwa yang tertera di skrin. Di samping saya membaca teks fatwa itu, saya juga akan menghuraikan, dan huraian yang apa yang tidak tertulis itu merupakan huraian saya dalam memahamkan teks fatwa berkenaan. Jadi keputusan yang telah kita buat yang pertama ialah binatang yang dagingnya berbau najis disebabkan memakan atau diberi makan najis atau hidup di persekitaran najis dipanggil jallalah. Bukan jalalah, jallalah. Dia ada syaddah di situ. Kenapa? Kerana ini istilah yang disebut di dalam hadis Nabi. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil jallalah wa albaniha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jallalah dan susunya, yakni susu unta, susu binatang ternakan tu yang memakan kotoran tu, jallalah Nabi larang. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam An-Nasa'i, diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmizi, diriwayatkan juga Abu Dawud dan juga Ibnu Majah. Dan dalam riwayat Abu Dawud, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil jallalah fil ibil an yurkab 'alaiha wa yushrab min albaniha. Rasulullah melarang jallalah daripada ibil ni, unta yang besar tu yang makan najis tu, Nabi larang daripada dinaiki dan diminum susunya. Jadi ini menimbulkan bab jallalah yang dibincangkan oleh para ulama tentang larangan Nabi tentang haiwan yang makan kotoran. Kita termasuklah ayam yang makan najis dan seumpamanya. Dalam konteks haiwan aqua yang menjadi fatwa kita ini, iaitu ikan yang diberi makan najis, ikan keli lah, ikan apa, daratan ataupun lautan. So itu poin yang pertama daripada fatwa, seperti mana yang tertera di dalam ataupun di atas skrin yang boleh saudara-saudari baca. Yang kedua, sehubungan dengan itu, haiwan aqua, yakni haiwan air yang diberi makan najis sehingga memberi kesan kepada isinya, termasuk di dalam jallalah, yakni haiwan yang diberi makan najis sehingga memberi kesan kepada isinya, yakni ada kesan bau dia. Haiwan tu bau, kita ambil haiwan tu, ikan tu, kita bau najis pada ikan tu. Kita ambil udang tu, bau najis pada termasuklah haiwan yang ketam ke apa sajalah yang bau najis. Hukum memakan jallalah ini adalah menimbulkan khilaf dalam kalangan ulama. Jadi ulama fuqaha khilaf pendapat. Di kalangan mereka ada yang mengharamkan makan jallalah, termasuk minum susunya, dan di kalangan mereka ada yang menyatakan makruh. Di kalangan mereka lebih ringan daripada itu. Setelah menilai dan meneliti perkara yang ketiga, setelah menilai dan meneliti khilaf ulama tersebut, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perlis mentarjihkan haram memakan ikan, udang atau apa sahaja haiwan air yang isinya berbau najis.
hukum haram itu kekal sehingga hilang bau tersebut. Yang ni kalau kita dapati sama ada haiwan yang diternak, ikan dan udang ataupun haiwan air yang diternak itu diternak ataupun dia memang hidup di sekitaran najis, yang ni ada tempat najis ke, najis manusia, kita tengok banyak ikan kat situ, tak ada siapa ternak, tapi ikan tu memang bau najis pada diri ikan itu, maka Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perlis setelah berbincang mentarjihkan pendapat haram ia dimakan, kerana ia termasuk di dalam khaba'is, kotor, dia benda-benda yang seperti itu yang tak patut dimakan oleh seorang Muslim. Jadi kalau kita sehingga bila ia haram? Sehingga kesan bau pada binatang itu, dalam konteks ini pada ikan ataupun udang itu hilang, dah tak ada dah bau. Bila dia tengok kita dah tak ada dah bau, maka bolehlah untuk kita makan. Yang perkara yang keempat adalah dicadangkan untuk haiwan aqua di kuarantin selama 3 hari dengan diberi makanan yang bersih atau tanpa memberi makanan bagi tujuan menghilangkan bau najis tersebut. Apabila bau dan kesan najis itu hilang sama ada sebelum atau selepas 3 hari, maka haiwan aqua tersebut boleh dimakan jika tidak membawa kemudaratan. Jadi kita mencadangkan supaya haiwan itu di kuarantin, jangan lagi diberi makan najis itu selama 3 hari. Dia tidak ada nas yang menyatakan 3 ataupun 7 ataupun 4 hari. Tapi itu cadangan kita. Walaupun mungkin secara saintifik ataupun kajian ada haiwan yang kurang pada itu, adapun yang mungkin yang lebih pada itu kajian, macam-macam kajian yang telah diberikan pendapat oleh para pengkaji untuk menghilangkan bau itu. Tapi kita berdasarkan kepada nas-nas yang lama dan kajian yang baru, kita simpulkan 3 hari munasabah. 3 hari dikurung, diberi makan yang bukan najis ataupun jangan lagi diberi makan sehingga hilang bau dia. Kalau hilang sebelum 3 hari, bolehlah dimakan. Ataupun selepas 3 hari hilang boleh dimakan. Tapi 3 hari ialah cadangan pihak fatwa. Jika telah hilang bau, maka ia boleh dimakan jika tidak memberikan kemudaratan. Melainkan jika satu orang makan dia mati ataupun cedera, senak perut ke apa, itu berdasarkan dah pengalaman yang awal, tidak patut diikuti yang seterusnya, kerana Islam melarang kita mencampak diri ke dalam kemudaratan. 5. Hukum memberi makanan najis kepada haiwan ternakan yang hendak dimakan adalah haram. Maka memberi makan ikan atau haiwan ternakan aqua yang lain dengan makanan yang najis bertujuan untuk dimakan adalah haram. Yakni kita bela ikan ternak untuk makan, kita bagi najis, adalah haram, kerana kita menjadikan haiwan itu haram dimakan. Sedang ia akan menyebabkan manusia makan yang haram ataupun kita makan yang haram. Adapun makanan haiwan ternakan yang tercemar dengan najis yang sedikit adalah dimaafkan jika tidak membawa kemudaratan. Maksudnya apabila kita nak bagi makan tu, makanan tu tak bernajis, tapi bekas kita dan seumpamanya kita, of course lah kita tidak akan menjaga makanan haiwan ni seperti mana kita menjaga makanan manusia. Kadang-kadang tercemar sedikit sebanyak di sana dan sini, dimaafkan seperti mana yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. 6. Ikan atau haiwan aqua yang pada zahirnya bersih, maka dihukum bersih. Tidak diwajibkan menyelidiki dengan lebih mendalam, melainkan jika terdapat kesan najis pada haiwan berkenaan. Maksudnya jika kita pergi ke pasar, tengok ada ikan dijual, tak bau pun najis, maka kita anggap bersih lah. Tak payah kita selidiki. Dia tanya, abang, ikan ni tadi makan najis ataupun tidak? Tokek, ikan ni makan najis ataupun tidak? Tak perlu. Kerana zahirnya ia bersih, kita anggaplah ia bersih. Melainkan jika terdapat kesan najis, maka ketika itu barulah kita tanya, ni ikan ni makan najis kan? Kalau barulah kita menghalang diri kita daripada untuk makan ikan yang mana ada kesan najis pada diri ataupun haiwan air tersebut. 7. Penjual yang mengetahui haiwan jualannya itu jalalah, yakni makan najis, hendaklah memaklumkannya kepada pembeli. Yakni yang haiwan yang makan najis ataupun jalalah tadi saya ingatkan, makan najis atau hidup di sekitaran najis. Dia duduk dalam kawasan najis tu lama sangat. Mungkin kita tak nampak dia makan pun, tapi dah bau lah.
bau badan dia tu bau najis. Najis tu dah macam dah meresap lah pada dia. Haiwan-haiwan yang seperti ini adalah haram kita makan. Kita kata penjual yang mengetahui haiwan jualannya itu jalalah, dia kata dia jalalah, dia ambil itu, misalnya dia tak bagi makan najis, dia ambil daripada satu tempat yang nak bagi makan najis. Dia bila dia jual, dia kata, abang kalau nak makan ni abang kena kurung dululah ikan ni, tu kuarantin dulu ikan keli ni bau 3 hari sehingga hilang bau, kerana dia ni ikan ni ikan makan yang tak elok, ikan makan najis abang. Penjual kena jujur memberitahu kepada pembeli. Kalau tidak, pembeli nanti dia beli-beli, masak gulai, gaya nak makan bau najis dan dia tak boleh makan kalau dia bau najis. Kerana sebab itu, untuk mengelakkan pembeli kerugian, dia daripada awal penjual hendaklah memaklumkan kepadanya. Ini adalah 7 perkara yang kita putuskan di dalam mesyuarat jawatan kuasa fatwa berhubung dengan hukum memakan haiwan aqua ataupun haiwan air yang diternak dan diberi makan najis. Mudah-mudahan fatwa ini memberi manfaat khususnya kepada penternak haiwan ataupun aqua ini, dan juga kepada pengguna ataupun pembeli yang membeli haiwan air ini yang digunakan untuk memakan. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dan membimbing kita untuk melaksanakan syariatnya di dalam kehidupan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.